ialah kita tak tahu bila kita nak mati. Masalah kita ialah kita tak tahu bila. Kalau kita tahu kita nak mati umur 60, senang. Dekat-dekat 60 kita perbetul bagi elok. Masalahnya kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi kita sentiasa dalam keadaan tak bersedia. Tiba-tiba waktu tu kita mati. Wal'ayazubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, al-mu'min, orang tu kalau sekiranya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yamut bi'araqil jabin, dia mati dalam keadaan berpeluh di dahi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu tanda untuk kita kenal. Nabi kata, kalau sekiranya satu orang manusia tu dia beriman kepada Allah, di antara tanda-tanda dia orang baik, masa nyawa nak terbit keluar dari dia berpeluh. Benda ni semua tuan-tuan, dia ada luar daripada bidang kuasa kita. Allah nak bagi dekat satu orang macam mana, hanya Allah yang tahu. Atas kita hanyalah berusaha untuk tambah ibadat kita kepada Allah, untuk nak dekatkan diri kita kepada Allah. Selebihnya kita serah pada Allah. Beruntunglah orang-orang yang sudah pun mati, dan mati mereka dalam keadaan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab mati ni dia ada banyak hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Di antara hadis-hadis yang disenaraikan sebagai hadis dhaif berhubung dengan soal kematian, ya, hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ayana, atau kama qala, hadis dhaif riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, aku pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas? Bila satu manusia tu dia lost contact dengan orang yang ada keliling dia. Satu sahabat Nabi yang bernama Abu Musa, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk tengok orang mati ni ramai sangat dah. Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, jiran kita, kaum keluarga kita. Macam-macam orang pun dah mati dan mata kita pun dah tengok. Keadaan mati manusia ni kekal misteri. Nabi SAW pernah ditanya, walaupun hadis ini hadis maudhu', tetapi dia hadis. Orang tanya Nabi SAW, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas? Bila satu orang manusia yang nak mati itu dia lost contact dengan orang yang ada di keliling dia? Bila lost contact, maksud dia apa? Maksud dia orang kata apa pun tak mai dah kat dia, dah terputus kontak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ayana,
Nabi kata apabila dia memandang, kalau nak mati dia selalu nampak dia macam sebahagian orang, bukan semua orang. Dia macam dia duduk cari apa tak tahu. Tu orang Arab panggil ayana, daripada perkataan ainun, mata. Ayana maksud tengok. Ketika itu apa pun tak boleh buat apa dah. Kalau kita nak ajak dia, kita nak talqin di telinga dia, la ilaha illallah, sebelum tu, masa tu dia sudah lost contact dengan semua orang yang ada di tepi dia. Apatah lagi kalau masa tu anak cucu ni, masa tu lah duk beratok, main nak cium tangan, main nak minta ampun mak, main nak minta ampun tok, ni semua kacau saja. Kerana pada ketika itu dia sudah tidak ada kontak dengan orang di keliling dia. Dia di dalam sakarat, di dalam mabuk mati. Hadis itu hadis dhaif. Dan sebuah hadis lain yang juga dhaif, riwayat daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha 'inda mautakum, yani Yasin, atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis itu dhaif. Daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata iqra'uha 'inda mautakum, Nabi kata bacakanlah dia kepada orang yang nak mati di kalangan kamu. Baca apa? Yani Yasin, iaitu bacakan Yasin pada orang yang nak mati. Hadis itu hadis dhaif, tidak boleh digunakan untuk berhujah, tak boleh. Hadis dhaif ini sekadar baca, ambil knowledge, ambil ilmu saja, dalam keadaan kita tahu kata dia dhaif. Tapi tak boleh duduk tumbuk meja dengan orang kata ni ada adalah hadis, tak boleh. Kerana kedudukan hadis itu dhaif, dia lemah untuk berhujah. Walaupun begitu, ulama-ulama mengambil istimbat daripada hadis ini, mengambil hukum daripada hadis ini. Kalau nak baca sekalipun Yasin kepada orang yang nak mati, bukan di tepi dia. Boleh tengok perbahasan tentang benda ni di dalam kitab yang lebih lanjut, perbahasan dia. Jangan dibacakan Yasin di tepi telinga dia, kerana itu akan memasyghulkan dia, akan menyibukkan dia. Orang yang nak mati ni, dia telinga dia cuma kena dengar kalimah tayyibah, la ilaha illallah, bagi dia dengar tu. Bila dia dengar dan dia respon, nampak dia sebut la ilaha illallah, tu saya kacau dia dah. Melainkan sekiranya selepas dia sebut la ilaha illallah diselang dengan perkataan lain, dia kata minta air sikit misalnya, maka diulangi lagi selepas bagi air dekat dia, la ilaha illallah. Pasal nak ambil hadis kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang last kalam terbit di mulut dia la ilaha illallah, dia orang Islam, dia akan masuk syurga. Kita tengok sebahagian orang hari ini dia sibuk, walaupun orang yang dalam sakaratul maut itu dah sebut dah la ilaha illallah, dia duk piduk bubuh lagi di telinga kawan tu, la ilaha illallah. Mak kata mak la ilaha, kita jadikan dia ghaflah. Dia duk buka buku Yasin pula, 15 orang pula duk baca keliling dia, lagi dia ghaflah. Apatah lagi kalau dia ni guru Quran, dia dengar ni hak mai baca ni baca tak betul, dia nak tegur tak boleh dah, dia tak ada kederat dah, dia tak ada tenaga dah nak tegur, tapi bacaan salah tu mengganggu dia.
maka kalau nak baca Yasin bukan di sebelah dia. Kata sebahagian ulama, sekadar mengambil berkat di rumah itu, bacalah di mana-mana tempat di rumah itu, bukan di tepi dia, bukan bacaan yang sampai ke pendengaran dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun hadis perintah baca Yasin pada orang yang nak mati itu hadis yang dhaif. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu, kata dia, dakhultu ala Jabir bin Abdullah wa huwa yamut, faqultu iqra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salam, atau kama qala, hadis dhaif riwayat Ibnu Majah daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir, dia kata, aku masuk ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika itu Jabir sedang bergelut nak mati. Muhammad bin Al-Munkadir ini, dia kata dia pergi rumah Jabir. Jabir masa tu tengah duk menghadapi sakaratul maut. Faqultu, dia pergi kata dekat Jabir yang duk tenat nak mati ini, dia kata, iqra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Dia kata, Jabir, jangan lupa kalau mati jumpa Nabi sampai salam saya kat dia. Apa punya orang dia ni? Dia pergi rumah Jabir. Jabir tengah duk menghadapi sakaratul maut. Dia pergi di tepi Jabir, dia kata, wahai Jabir, dia kata, iqra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Dia kata, hang sekali kalau mati, kalau pergi sana jumpa Nabi, kirim salam aku kat Nabi. Hadis itu dhaif. Tidak ada orang berhujah dengan benda itu di kalangan ulama-ulama besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun, mati satu yang pasti. Bila kita tak tahu. Sahabat kita yang selalu duduk tepi kita, kalau tuan-tuan perasan, Tuan Haji Abdul Rahim, orang Bukit Pinang, dah meninggal minggu lepas, kan lebih-lebih daripada minggu lepas, awal 60-an. Sihat, tak ada masalah apa. Saya tak boleh lupa dia, pasal bila habis kuliah dia duk tuang ayam kat saya. Di Masjid Sultanah pun dia duk tuang ayam, di masjid ni pun dia duk tuang ayam. Bila dia kena heart attack, isteri dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, suami saya penuntut kuliah Ustaz, dia ada di hospital, dia kata koma. Saya dah minta maaf, siapa dia tak tahu. Dia Abang Haji Abdul Rahim, saya tak kenal nama. Saya kata, kalau telefon boleh hantar gambar, ada tak gambar dia hantar mai? Bila hantar, saya tengok kenal sangat. Dia duk tuang ayam kat saya. Satu benda, kematian ini satu benda yang kita tak tahu bila. Diceritakan, kata Allah yarham, duk minum kopi di satu kedai depan rumah dia. Musim kemarau, nak musababkan musim kemarau, tiba-tiba satu semak terbakar. Isteri terkejut tengok terbakar, api. Dia dengar kata api, dia lari balik mai tengok, sikit ada benda terbakar. Terkejut, nak jadikan sebab musabab, masa sudah sampai. Terkejut tu, kata api itu terkejut, penat. Isteri ambil minyak angin, sapu, dia kata tak apa dah, okey dah. Isteri mengerah, terus koma.
masuk hospital seminggu, dia meninggal hari Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu itu hari dia, kita tak tahu bila hari kita. Hari itu tidak penting, yang penting bekalan kita. Pekerja, tang-tang mana boleh pekerja. Dan sebuah hadis riwayat daripada Ummi Habibah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن أو كما قال. hadis sahih riwayat An-Nasa'i daripada Ummi Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man raka'a 4 raka'atin qabla zuhur wa 4 ba'daha. Siapa yang sebelum sembahyang zuhur dia sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, dan selepas zuhur dia sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur buat 4, ba'diyah dia buat 4. Nabi kata, haramallahu azza wa jalla lahmahu 'ala nar. Allah haramkan daging dia disentuh api neraka. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhun. Kata Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hari Nabi habang ke aku benda tu, aku tidak tinggal qabliyah zuhur 4 rakaat dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Aku tidak tinggal sampai mati. Tuan-tuan, nampak macam satu simple punya amalan, senang punya amalan, dijanjikan satu yang cukup besar. Tubuh badan kita diharamkan daripada sentuh api neraka. Amalan yang nampak simple itu kita tak boleh buat. Pasal apa? Pasal kita nak sembahyang lohok 4 rakaat tu pun Allahu Akbar. Kalau tak sabit wajib, kalau tak sabit fardu, ngangan zuhur tak tahu pergi ke mana. Sabit ke zuhur itu fardu, kalau tak semayang ni nak jadi satu dosa, nak jadi satu. Pasal itu yang gagah semayang, nak pergi gagah buat qabliyah 4, nak pergi gagah buat ba'diyah 4, kita tak terbuat, maka kita tidak dapat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Islam ini tidak susah mana pun. Islam ini tidak susah mana pun. Nak kena ada kuat tu aja. Kali kita doa tiap-tiap kali lepas semayang, tiap-tiap kali lepas daripada kuliah, kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tiap-tiap kali lepas kuliah kita minta, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang kata kebenaran itu benar. Bila kita dengar kata Quran, bila kita dengar kata hadis Nabi, kita yakin kata apa yang Quran kata, apa yang hadis kata itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bagilah zuk kepada kami, bagilah kami ni ada kekuatan untuk nak ikut benda tu. Kita dengar hadis Nabi SAW, siapa buat qabliyah zuhur 4, siapa buat ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan daging badan dia daripada kena neraka. Masalah kita apa dia? Kekuatan nak buat tu tak ada. Ilmu ada, pengetahuan ada, tapi kekuatan tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kekuatan itu ada sikit lepas pada mukadimah yang kita dengar ni, kerana ini untuk kebaikan kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14.
muka surat 21. Muka surat 21 kita masuk bab ma jaa fi husnil ahdi, iaitu bab yang datang pada menyatakan ingat akan masa yang baik. Tajuk kita malam ni ialah Islam menganjurkan, suruh kita ni recall, dalam bahasa orang putih recall maksudnya panggil balik kenangan-kenangan lama yang baik-baik. Dia suruh kita ingat balik. Islam suruh kita ni jadikan benda-benda yang memorable. Dia kata benda-benda yang memorable, benda-benda yang berupa kenangan baik, benda-benda yang berupa sweet memories. Islam suruh kita ingat balik benda tu, suruh ingat benda-benda baik yang pernah kita lalui. Itu perintah agama, itu suruh Nabi SAW. Ketahuilah saudaraku, harus seseorang itu ingat akan masa baik daripada mana-mana masa yang telah lalu. Saja ingat balik. Seperti satu orang ingat akan masa pergaulannya dengan isterinya yang telah kembali ke rahmatullah. Misalan, isteri kita dah meninggal, cari balik mana-mana kenangan manis kita dengan dia. Zaman awal-awal menikah macam mana, zaman susah tu, baru kerja gaji RM1,060. Di zaman tu keluar universiti kerja gaji RM1,060, 1060. Budak-budak lah keluar kerja, dengar-dengar gaji dahsyat, tapi jumlah atas kertas nampak besar. Pergi supermarket beli, balik troli kosong. Dulu nampak amount, jumlah atas kertas nampak macam kecil, tapi nilainya besar. Nampak? Ekonomi hari ini tidak dilihat pada angka sahaja, tapi dilihat pada kuasa membeli yang ada pada angka itu. Duk Kuala Lumpur takat-takat gaji RM5,000 sakit. Duk Kuala Lumpur gaji RM5,000 sakit. Gaji RM5,000 kalau duduk di Jetera ni boleh buat kereta deras lah. Beza dia lagu tu. Tempat juga menentukan nilai duit kita kecil ataupun besar. Ingat balik kenangan kita masa mula menikah dengan bini kita dulu. Masa tu baru kerja, gaji berapa duit, pergi duduk rumah sewa, almari pun pakai almari plastik. Almari beli rangka besi, serlum plastik, beli pun di Pekan Danok, serlum plastik tu. Hak gantung tak apa, hak lantai hardboard, lantai tu pergi duduk bubuh bantai masam apa bagi banyak dia melanduk sampai kena lantai bawah. Ingat balik cerita-cerita tu semua. Bini dah tak ada, bini dah meninggal. Ingat balik zaman mula-mula menikah dengan dia, kesusahan yang diharung bersama tu. Ingat balik. Islam suruh benda tu. Islam suruh kita buat macam tu. Pasal apa? Di situ akan timbul appreciation. Kita akan rasa kita nak menghargai dia, kerana waktu susah dia dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun masa dia di dalam pelihara dua ibu bapaknya, ataupun ingat balik zaman childhood. Orang putih kata zaman kita budak-budak, mak dengan ayah kita dulu ni. Ayah kita bukan orang senang, mak kita housewife, suri rumah tangga sepenuh masa. Kalau kena hari makan lauk sotong rebus, hari itu cukup istimewa. Ayah pergi market, balik main sotong. Mak abang dah, mak kata hari ni mak buat sotong rebus nah. Sotong rebus tuan-tuan, bubuh bawang, bubuh serai sikit rebus. Anak ramai merenyut nak makan sotong rebus ni, dapat seorang sekok je. Kerat sotong tu, kerat buh buat cincin dulu, makan nasi cincin, buat cincin dulu, habis nasi tak lagi baru gerit. Tak tahulah kot tuan-tuan makan sotong sekilo sehari. Kita yang melalui zaman tu dulu, Masya Allah, kata kita hargai.
Macam mana zaman tu, zaman mak ayah kita dulu ni macam tu, kita dibesarkan dalam keadaan susah macam tu, kita boleh duk ingat benda tu. Islam suruh. Kemudian dia kata, dan ingat balik kenangan kamu dengan saudara-saudara kamu, dengan abang, dengan kak kita duk besar sama ni. Abang kita beza 2 tahun dengan kita, adik kita beza setahun dengan kita, kak kita. Ingat balik masa duk meremba ni, masa duk besar bersama ni dulu ni. Adik hak nombor 5 marah kak hak nombor 1. Marah pasal apa? Pasal dia pergi curi minum, pergi curi makan serbuk Melo di dapur. Benda-benda macam ni dia kata very memorable, satu kenangan. Nak dapat Melo bukan senang. Tak ayah dapat duit lebih apa, hari tu beli Melo balik, biji mata duk tengok tin Melo ni kacau. Lepas sikit ambil cancar kecil, pergi colek tin Melo tu, cedok tuang dalam mulut. Kak nampak kak ligan kita lari repot pula kat mak kita, kena marah dan sebagainya. Satu hari geram sangat, bawa cangkui ligan kak ni. Masing-masing orang masing-masing cerita. Satu orang dengan satu orang tak sama cerita. Ada satu orang cerita dia lebih menarik daripada 10 orang yang lain. Masing-masing cerita, masing-masing ingat cerita-cerita itu disuruh oleh agama. Ataupun dia kata ingatkan balik taulan-taulannya dan lain-lainnya. Ingat balik kawan-kawan taulan ni. Kita tengok ada setengah masjid kalau belah kami kampung di sana, no? Tok Bilal sebelum bagi tungkat kuasa dekat khatib kan, iza qumta li sahibika ansit yaumul jumu'ati, dia baca tu kan, sehari dia terjemah. Apabila kamu berkata kepada tolan-tolan kamu, terjemahan tu pun zaman tahun 50-an macam tu, sampai tahun 2014 ni duk terjemah macam tu. Budak-budak duduk depan ni pun tolan-tolan ni apa benda, tolan-tolan itu bahasa lama, maksud dia apa dia? Member, kawan. Itu kan masjid pun kena ada satu pembaruan. Perkataan-perkataan yang nak digunakan tu mesti sesuai dengan umur yang ada di depan kita lah ni. Tak maulah dia terjemah tolan-tolan ni. Kalau kamu kata kepada tolan kamu ansit, diam, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagaut, dia kata maka sia-sialah jemaat kamu. Abang elok, abang kata start lagi, bila khatib naik atas membar, bila dia start khutbah, siapa pun jangan duk bercakap apa, walaupun nak tegur kawan duk bersembang, hang kata kat dia ansit, diam. Kita yang tegur kata diam tu pun sia-sia jemaat kita. Dia lagi tak terpakai lah daripada tadi duk bersembang sampai tak tahu. Kita ni hak mengambil tanggungjawab nak tegur dia ni, faqad lagaut, dia kata maka sia-sialah jemaat orang tu. Hadis itu memberi amaran kepada orang yang mai sembahyang jemaat, tetapi oleh kerana cara menyampaikan amaran itu terlalu klasik, sampai orang hak mai tak faham apa benda yang Tok Bilal ni kata. Itu sampingan. Anak abang ni hak lain. Anak abang ni dia kata apa? Ingat balik kenangan kita dengan tolan-tolan ni, dengan kawan-kawan kita. Maksudnya kita punya school time, zaman sekolah kita dulu. Ingat balik kehidupan kita di zaman sekolah dulu, zaman budak-budak dulu. Lepas sekolah tak balik rumah, bakat kayu gerek pergi mandi sungai, pergi mandi parit ban. Cari nak balik ni apa buat bagi muka elok-elok sikit, balik makan nasi. Ayah ni dia tak suap, dia duk tengok muka kita hampir mandi ban dia tanya. Soalan tu bunyi macam nak putih jantung ni. Macam kita tahu pantang ayah kita ni pergi mandi ban, dan kita sudah pergi buat benda yang melanggar pantang dia. Kita ni duk suap nasi bagi laju, nak bagi habis cepat, dia duk perhati rambut cerin, duk kena selut ban. Dia kata mandi ban, dengar yang tu macam jantung ni putih jatuh dalam perut ni. Berhenti makan nasi, pergi basuh tangan. Masa tu juga dia pergi tarik tali pinggang duk di seluar hak duk gantung di tiang tu. Dia tarik, dia kata hamai sini. Kita ni duk makan nasi ni, hang mai sini. Dengan tangan tak basuh, pipi dia bagi 5 dah atas belakang tali pinggang. Hang ni nak suruh siapa? Abang kang baru hang nak faham. Weh,
ayah dulu kan, jangan buat pasal itu. Di antara sebab pasal apa kita jadi manusia hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat balik cerita zaman tu. Benda-benda ni disuruh oleh agama. Bukan suruh ingat sahaja, ingat dan mengambil iktibar daripada ingatan itu. Ingat zaman kita duk membesar dengan abang, dengan kak, dengan adik ni, duk ingat balik apa pasal lah yang hari ni aku nak jadi masa muka berkelahi dengan kak aku, berkelahi dengan abang aku. Duk besar sekali dulu ni, makan sotong pakat buat cincin semua orang sekali. Pasal apa yang hari ni nak jadi masa muka dengan dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka barang yang diingatkan oleh sama-sama itu baik, dia kata. Ingat balik benda-benda yang baik ini, ingat benda yang baik itu baik, dia kata. Dan sama-sama sempurna muwafaqah pada dunia dan akhiratnya. Bila kita ingat benda-benda ni, kita boleh satu hati balik. Kalau kita duk jadi nak marah dekat isteri, kita ingat balik kesusahan yang dia harung bersama, hilang marah kita kat dia. Kalau kita jadi kecil hati dengan kak, dengan abang, dengan adik dan sebagainya, ingat balik cerita lama dulu ni, hilang marah kita dekat dia. Ini yang disuruh oleh agama kepada kita semua. Adapun pada dunianya, ingatkan sama setuju, sebarang dibuat dan sebarang yang tidak dibuat. Ingat balik zaman kita sehati sejiwa dulu. Nak buat satu-satu benda, bincang dulu, dibuat. Nak buat satu-satu benda, bincang dulu, tak jadi buat. Kenapa dulu kita boleh sehati sejiwa? Kenapa sekarang nak jadi bermusuh bermasa muka? Dan pada akhiratnya sama-sama setuju mengerjakan suruhan dan menjauhkan segala maksiatnya. Ingat balik, dari segi akhiratnya, kita ni sejak daripada kita kenal agama, kita duduk pergi masjid, kita duduk pergi mengaji dengan isteri kita, dia very supportive, dia support kita. Kita abang aja kata, ni malam ni ada kuliah ni di Masjid Tanah Merah. Oh, dia kata, oh betul juga malam ni, tak apa, saya masak awal, kita makan awal, kita bagi anak nak makan awal, sekali kita pi. Sehati sejiwa dari segi akhirat pun. Ingat balik benda-benda ni semua, kita akan hargai kehidupan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermula dalil yang menunjukkan atas harus ingat akan masa baik daripada masa yang telah lalu itu ialah perbuatan Nabi SAW. Yang inilah syoknya yang kata kitab Baharul Mazi ni, tuan-tuan. Syok dia yang tu, dia buat main lah apa tajuk pun, dia sandang dekat hadis Nabi. So kita tak mau dalam hidup kita, kita pergi buat benda yang tak tahu Nabi buat tak buat. Kita tak mau, kita nak buat benda hak Nabi buat. Syoknya Baharul Mazi ni pasal ni. Bila dia cakap satu benda, bila dia highlight satu topik, dia bagi tahu ini hadis dia, Nabi buat. Dan dia bagi tahu status hadis itu. Hadis ni apa? Sahih kah? Hasan kah? Hasan sahih kah? Daif kah? Munkar kah? Maudhu' kah? Apakah? Dia bagi tahu, dan kita tahu benda hak kita nak jadikan pegangan dari segi amalan kita itu, kita tahu dengan pengetahuan yang mantap. Allah memberkati jasa Syekh Idris Al-Barbawi ini. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Diriwayatkan bersatu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, tiada aku cemburu atas satu orang pun daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana cemburu aku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah, dia isteri Nabi paling muda. Bukan yang paling cantik, tapi dia isteri Nabi yang paling muda. Dan banyak hadis mai cerita sayang Nabi ke dia. Walaupun Nabi cukup sayang dekat dia, dekat Aisyah ni, tapi Aisyah sendiri dia kata, aku satu benda yang aku tak boleh sorok, ada satu benda yang aku tak boleh sembunyi. Apa dia? Cemburu aku kepada Khadijah. Dia kata, aku tahu Nabi sayang aku daripada ada ramai ni, aku ni Nabi lebih sayang, aku tahu.
Walaupun macam tu ada sikit dalam hati aku ada ghirtu, aku cemburu kepada Khadijah. Walhal Khadijah sudah wafat. Khadijah tak ada dah, Khadijah dah mati pun dah. Dan Nabi SAW macam kita tahu, Nabi tidak menikah dengan isteri lain selagi mana Khadijah ada. Wafat Khadijah apa semua, Nabi hijrah mai ke Madinah, barulah Nabi menikah. Walaupun Nabi menikah, tapi kenangan Nabi dengan Khadijah itu tak boleh dipadam. Cuba kita baca. Khadijah iaitu isteri Nabi SAW yang pertama. Wa ma bi an akuna adraktuha wa ma dhaka illa li kathrati dhikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Padahalnya Aisyah kata, tiadalah Khadijah itu denganku bahawa aku berjumpa dengan dia. Pening ayat tu. Aisyah nak kata apa? Dia kata sedangkan aku tak pernah tengok pun Khadijah ni, tapi aku cemburu dekat Khadijah. Dia kata kerana Khadijah telah mati dan beberapa tahun kemudian barulah Nabi SAW menikah dengan aku. Aku tak pernah tengok pun Khadijah ni, tak pernah tahu pun rupa dia macam mana. Pasal apa? Pasal Khadijah dah wafat dah masa di Mekah tu. Nabi mai ke Madinah, Nabi kahwin dengan aku tak pernah tengok pun rupa Khadijah ni. Dan tiada aku cemburu sangat akan Siti Khadijah itu, melainkan kerana banyaknya kenang dan ingat Nabi SAW padanya. Aku tak pernah tengok dia. Kok kata aku nak jealous dekat dia pasal dia serak pada aku. Kok kata aku nak cemburu kat dia pasal dia ni. Tak ada. Aku tak pernah tengok dia. Aku tak tahu rupa dia macam mana. Aku tak tahu bentuk badan dia macam mana. Aku tak tahu perangai dia macam mana. Tapi yang aku jadi cemburu ni pasal apa? Pasal Nabi SAW alih-alih duk sebut Khadijah. Alih-alih duk sebut Khadijah. Berjaya Khadijah ini pahat hati Nabi SAW. Dia engrave, orang Allah kata, dia engrave nama dia di hati Nabi SAW. Sampai bila-bila pun lagi ada hayat Nabi, Khadijah ada di hati Nabi SAW. Tentang kita ni, kita nak bagi orang ingat kita macam tu lah. Kita nak bagi orang ingat kita ni pasal kebaikan kita, orang ingat kita. Pasal ada satu benda ikhlas yang kita buat, orang ingat kita. Sampai kita tak ada berapa lama pun, lama sekali orang sebut nama kita. Maknanya kita ada di hati mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata cemburu laki-laki dan perempuan. Ni dia nak sembang pasal tajuk ghirah. Ghirah ni maksud dia cemburu, jealousy. Sesungguhnya cemburu itu satu tabiat yang dijadikan Allah bagi laki-laki dan perempuan. Ini dia kata tabiat. Benda ni benda yang born with. Orang putih kata kita beranak mai sifat tu ada dah. Laki-laki sama, perempuan pun sama. Macam orang Arab, tuan-tuan, orang Arab cemburu. Orang Arab ni depa bini depa ni kalau boleh kira nak kunci lemari tak bagi keluar, cemburu. Dia duduk main melancong ni di Pulau Pinang ni. Kalau main season musim Arab cuti ni, Pulau Pinang tu setengah depa lah. Kolompo ni depa ni cemburu. Depa ni sampai tahap ada satu yang dia ikut kuliah kita ni, dia jadi tour guide, pemandu pelancong di Pulau Pinang. Dia ada dia punya kereta, dia duk bawa pelancong. Dia kata ustaz, dia kata Arab ni teruk betul ya. Dia ni saya kata awak ni jangan duk pukul borong kata Arab teruk. Sebab Nabi kita pun Arab juga. Tak, saya tak ingat kata Nabi. Ni nak abang kata ni pelancong Arab Hadumai ni teruk dia kata. Saya kata teruk macam mana? Saya ustaz, saya duk bawa kereta, duk bawa pelancong ni. Dia
Biasalah kita bawa kereta, mereka duduk dua belakang, laki bini duduk di belakang, kita bawa kereta, back mirror ada tu kita mesti nak kena tengok sekali-sekala, kita nak kena tengok side mirror, back mirror nak kena tengok. Kita duduk tengok 2-3 kali, dia cekik tengkok saya, Ustaz. Saya kata, siapa cekik? Ni Arab jantan ni. Dia kata, dia cekik tengkok saya ni. Ni pasal apa? Dia kata saya duduk tengok bini dia. Cemburu. Dalam rumah kebanyakan orang Arab, dia rumah mereka semua tembok macam penjara. Mereka penat, mereka raise up tembok tu sampai standing height. Kalau kita berdiri tu sama tinggi tu tembok tu, tak nampak balik sana. Pasal apa? Cemburu. Dia tak kaya orang tengok bini dia, tapi dia syok tengok bini orang. Ini yang masalah dia. Kalau kita pergi makan jamuan ke apa-apa, kita pergi laki-laki, pergi perempuan, pergi laki-laki makan balik ni, perempuan balik. Jangan ada isteri-isteri kita ni, yang perempuan ni, jangan ada pergi duduk manis mulut semawa tu Arab ni main makan sekali. Dia angkat jubah dia, dia terus, dia melawak dengan bini kita ni, kita pun perasan macam lagu nak. Bini dia punya cemburu tak biar orang tengok, bini orang dia nak buat lagu bini dia. Ini yang tak boleh dengan dia buat ni. Nampak tak? Pasal apa? Pasal dia bagi tahu di sini. Dia kata cemburu ni satu benda yang Tuhan pasang siaplah dalam diri semua manusia. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ada. Teruk dengan tak teruk. Yang tu saja. Baik. So dia kata apa? Sesungguhnya cemburu itu satu tabiat yang dijadikan Allah baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Iaitulah cemburu itu sombong yang ada di dalam diri. Cemburu ni dia sejenis sombong. Cemburu tu dia dengan sombong ni, dia garis pemisah dia nipis saja. Cemburu dengan sombong. Dia tak bagi orang tengok bini dia apa, sombong. Cemburu. Dia nak serupa. Yang datang ia daripada panas hati dan benci akan orang lain menyertai haknya. Yang kata cemburu ni apa dia? Dia tak mau share dengan orang. Itu cemburu. Dia kira bini dia eksklusif. Dia saja. Oh, dia tak bagi. Kalau bini dia jadi cikgu sekolah, bini ni kata, ni abang ni nak kena bawa budak-budak pergi Bendangman. Ada apa satu tempat apa agak duduk buat kursus budak-budak sekolah Bendangman. Dia kata, saya nak kena pergi ni abang ni Sabtu Ahad ni nak kena budak-budak, bawa budak-budak pergi Bendangman apa-apa. Bendangman ke Bendang Id, Bendang A ke Bendang Id ke apa ke, jangan duk pergi. Suruh guru usah cari orang lain pergi. Dia tak pergi, bini dia pergi. Pasal apa? Pasal apa tu main macam tu? Cemburu. Cemburu. Ada baiknya, kadang-kadang tak baik. Jadi cemburu ni kena ada, tapi mestilah bertempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, yang kata cemburu tu apa dia? Dia tak mau share, dia tak mau orang menyertai dia dalam apa-apa. Dia tak mau share dengan orang. Maka tabiat itu ada berlebih dan berkurang di antara seorang dengan seorang. Ada cemburu kuat, ada yang cemburu dia boleh kontrol. Setengahnya ada banyak padanya, dan setengahnya ada sikit saja cemburu pada dia. Setengah ni dia rasional sikit. Isteri kata, abang ni nak kena bawa budak-budak ni pi. Dia kata, siapa lagi pi? Dia counter check. Siapa lagi pi? Cikgu perempuan berapa orang? Cikgu laki-laki berapa orang? Dia tanya. Okey, kalau perempuan pi ada 2-3 orang, okey tak apa. Kalau hang seorang ya perempuan, hak lain ada habis. Dia kata, suruh cari cikgu laki-laki pi. Dia ada juga batasan cemburu dia. Nah, begitu. Dan ada yang terus tak ada cemburu pun ada. Dia syok pula bila ada satu majlis dinner, makan malam apa semua, ada dancing, ada tari menari, dan pada masa tu boleh tukar-tukar bini. Bila bini dia orang pakai berebut, pakai nak cuk bini dia, dia syok. Dia kata menunjuk, kata bini aku serak, tengok berebut, pakai berebut, bini aku serak. Dia ni tak ada guna sama orang. Cemburu tak ada langsung ni, dia panggil dalam agama, dia panggil dayus. Kan Nabi kata la yadkhulul jannata dayus. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang laki-laki yang dayus. Dayus tu bahasa Arab. Tidak akan masuk syurga laki-laki yang dayus. Dayus ni maksudnya macam mana? Bini dia ni siapa pun boleh. Dia tak ada cemburu apa. Kononnya itu kehidupan moden.
bagi dia. Ini dayus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, cemburu pada perempuan itu lekas zahirnya apabila suaminya mempermadukan dia. Ni pula dia kata, orang perempuan ni dia punya cemburu ni tak boleh sorok apabila laki dia berpoligami. Laki menikah 2, menikah 3, menikah 4 ni memang kacau. Cemburu dia meluak-luak. Dan berlebih zahir cemburu perempuan itu apabila suaminya menyebutkan kebaikan yang ada pada madunya di depan dia. Oh, yang tu dia tak boleh. Malam ni giliang di rumah dia. Laki balik mai tengok tak masak apa. Laki kata dia ni malam ni nak makan apa? Loh, abang nak makan kan, ingat aku abang makan dah. Dia buat akal lagu tu. Laki dia kata ni lang, yang ni aku pergi menikah seorang lagi ni. Laki pula pergi kata lagu tu. Yang ni lang, aku ingat aku pergi menikah seorang lagi, kau hang nak berubah. Hang boleh duk layan aku bagi elok. Inilah hang, aku pergi menikah lain pun hang duk macam hang juga. Hang tahu aku menikah hal baru, hidup cerita lagu tu pula. Dia bukan nak pergi ambil minyak gas lumuk laki dia dah. Dia lari pergi kedai minyak Shell tu, dia semuk minyak gas laki dia, dia cucuh pergi mampu bang. Dia kata dia ni tak guna punya orang, dia kata. Dah hang pergi menikah doang, mai duk balik duk condemn aku pula, duk kata sana apa. Jadi lagi kacau. Dia abang apa di sini? Cemburu bagi orang perempuan ni menjadi-jadi apabila suami kahwin lebih pada seorang. Saya abang saya boleh, saya bini seorang saja. Kan? Kawan bini 2, 3 ni dia dengar dia gigit jari ya. Ustaz sembang boleh, hang tak tahu. Maka jika suami itu dia kata tersebutkan baik isteri yang lain daripadanya di hadapannya, maka keluarlah cemburunya itu dengan mengeluarkan beberapa perkataan yang keras. Bila mai puji bini tu depan dia, dan mulut dia keluar, dia bagi laki dia cukup-cukup. Dia kata, abang, kalau kata bagus sangat, duk balik main rumah saya kan, pergi belah, pergi duduk rumah dia. Oi, dia cakap lagu tu. Kita dengar lama, awal dia pergi. Akhirnya tidur di masjid kita ni. Ya, begitu. Terkadang mau datang sakit hati oleh pedih cakap isteri tu. Kadang-kadang dia mai pedih. Dia bagi dekat kita tu kira kau orang lah kata. Dia bagi kita rapat, ranak dia bagi. Nampak? Maka hendaklah laki-laki itu seperti yang dikhabarkan dia dalam masalah yang akan datang ini. Itu yang kata agama ni, yang kata Islam ni. Sampai kalau jadi lagu tu nak buat lagu mana pun Islam pak. Kalau balik-balik bini angkat M16 tembak pang kena. Kita ni patut membuat macam mana? Islam abang. Cuba tengok. Masalah dia kata cemburu isteri itu bagaimana memperbuatnya, bagaimana nak menangani masalah isteri yang cemburu ni, yang hot tempered ni, yang cepat marah ni, macam mana nak buat dia kata. Adakah diajak dengan pukul ataupun dengan apa? Dia kata, adakah bini bila angkat suara ya, suara kita lagi teras pada dia. Dia baru duk kata abang, kalau abang duk nak puji rumah sana, terus duk balik mai. Abang terus pergi balik sana, terus duk peduli kat kami di sini. Bila dia kata lagu tu, kita pun bawa keluar volume hak paling tinggi punya. Shut up you, bunyi suara. Allahu Akbar. Dia dengar tu masuk bilik, kunci pintu duk teriak hui dalam bilik. Kata aku tak suka marah. Aku ni incredible hang. Don't make me angry. You don't like me, you won't like me if I'm angry, kata ni incredible hang ni. Aku kata dah aku tak suka marah orang, tapi kalau hang duk buat bagi aku marah, kalau aku marah hang nanti tak syok dengan aku. Duk bercakap di luar ni, kawan duk teriak dalam bilik. Adakah itu cara dia? Ini yang agama nak abang ni. Jawab dia kata adalah seperti yang dinakalkan daripada perbuatan Nabi SAW ke atas isteri-isterinya yang cemburu itu. Tiadalah Nabi SAW ajak isteri-isteri dia dengan marah ataupun dengan keras cakap. Nabi dia tak macam tu. Kalau nampak isteri ni nampak macam Nabi tak jawab balik dengan suara deras, tak jawab balik dengan tunjuk kuasa, Nabi tak macam tu, dia kata. Ataupun apatah lagi dengan pukul dan bedal. Dia kata bahkan Nabi SAW tak nak pukul isteri dia. Yang
kata Nabi ni tak pernah pukul bini dia, tak pernah jentik pun telinga bini dia. Cara Nabi kontrol isteri ni bukan dengan cara macam tu, dia kata. Bahkan Nabi diam sahaja, dia kata. Nabi lawan balik dengan apa? Diam. Ni lagu duk main histeria kaya, tengok ustaz motor keluar pergi dah. Tunggulah sekali lagi call mai macam mana. Call lah tapi terus angkat. Call lagi, terus angkat lagi. Dia hantar SMS, dia kata, abang, sorry ya tadi emotional sikit. Tolong jawab SMS ni. Terus saya jawab lagi. Kan? Tadi dia hantar lagi, abang, sudahlah, janganlah marah, saya dah mengaku salah apa semua. Hantar gambar senyum dia kata. Zaman lah ni dengan telefon lah ni. Hantar gambar senyum pipi merah tu. Hantar pergi kat dia. Dia tengok-tengok dia pun senyum bersama. Tengah jam pergi balik. Kan? Itu cara lebih harmoni, dia kata. Itu cara lebih harmoni daripada kita pergi duk lawan dia, pergi buang karan aja. Pergi duk buang karan, lah karan mai. Pergi duk buang karan buat apa? Dia kata. Maka atas seorang itu, apabila telah tersebutkan hal ahwal kebaikan satu isteri di hadapannya ataupun isteri yang lain dan marah isteri itu, maka janganlah pula marah dan ajar adab akan dia dengan perkataan pedih, apatah lagi pukul godam. Dia kata, jangan. Cakap balik pun tak usah, apatah lagi piduk pukul dia tak usah. Kita orang lelaki-lelaki pukul orang perempuan ni leceh, tuan-tuan. Jangan buat kerja macam tu, menjatuhkan maruah kita sebagai orang lelaki-lelaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan dia kata diam dahulu sehinggalah hilang marah ataupun cemburunya itu dengan sendirinya. Kemudian bolehlah pula dilembutkan hatinya dengan perkataan yang halus dan tutur kata yang manis-manis. Bila dia punya marah semua dah hilang dah apa, masa itulah baru kita nak pergi bercakap apa pun kat dia, bercakap bagi elok. Kata ke dia, jangan marah abang. Abang bukan apa, abang cerita tu betul tak betul? Cakap cara rasional dengan dia. Seorang tak mau angkat. Tak, yang abang kata tadi betul tak betul? Jangan marah ni. Kita cakap bagi elok, kata dia. Hang tak jaga makan minum abang, betul tak betul? Temunyi-munyi. Tak, betul tak betul? Hang tak jaga makan minum abang, kata. Betul, munyi pun. Hang bayangkan, hang tak jaga. Abang balik pergi rumah sana, hang tahu, sekali abang cerita, hang marah pula. Hang tak patut hang lawan dia. Kalau dia boleh jaga abang, hang kena jaga lebih pada tu. Hang lagi kenal abang. Kita dah nikah apa lama. Hang boleh macam ada pengalaman cakap-cakap. Cara cakap tu, tapi tak ada pengalaman, tak ada. Ngambui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan bila tadi masa tengah marah tu sahabat apa? Abang apa pun tak masuk. Tunggu. Dia dah okey, cakap balik elok. Bagi dia rasional, bagi dia buka fikiran dia. Dia pun dengar dia kata dia ni pergi ambil diploma kaunseling tang mana. Dia kata pandai pula dia bercakap lah ni sejak menikah dua ni, dia kata. Nampak? Baik, seperti dikatakan padanya, betapalah tidak aku sebutkan hal ahwal isteri sana dan segala tabiat yang maneh-maneh, kerana aku telah diberi Allah kasih kepadamu, bukankah dengan sebab budi bicaramu yang maneh dan yang baik, maka demikian jugalah aku dengan dia isteri sana nu telah diberi Allah kasih aku akan dia dengan sebab budinya. Dia kata aku ni, dia kata aku tak suka marah, bukan dengan hang. Rumah sana pun serupa, aku tak suka marah. Cuma beza dia, rumah sana tak pernah marah aku, hang yang duk marah aku, kata. Dia kata 2 biji lah kena ni, dia kata. Kan? Tapi betul tak betul abang kata? Saya cari betul tak betul abang kata? Dia pun betul 2 kali dah betul. Kan? Ajak dia bincang benda-benda macam ni. Maka kasih aku kepadamu itu dan kepadanya tidak aku terbuangkan lagi. Dia kata aku hang punya kebaikan aku tak boleh lupa, sana pun ada kebaikan dia yang aku tak boleh lupa. Hampa ni tosah buat macam ni lah, hampa jadi kawan aku pun senang, kata. Boleh dia pun nak jadi kawan. Itu nak kena pergi ambil tang-tang mana lah, daripada jeneri ke mana ke pergi dicari, kan? Yang boleh bagi naik kereta duduk belakang 2 orang, boleh duduk melawak, boleh duduk satu rumah, kongsi beranda.
Kampung saya ada seorang haji, Allahyarham, meninggal lah. Asal orang belah Tualang, Kedah ni. Tu kata tu, Tualang ni dia bukan takat manisan madu lebah saja, dia ada madu lain lagi. Tualang, 2 isteri, rumah dia belah 2. Daripada nu hujung dapur nu pancung apa mau dia potong 2 beranda aja boleh kongsi. Wih, kita pergi rumah dia tak cakap banyak. Haji ni Allahyarham meninggal lah, tak cakap banyak. Anak-anak semua bagus-bagus pergi mengaji Madinah, pergi mengaji apa anak-anak ni. Anak bini ni pun sama, anak bini tak ada nampak beza. Tak tahu kata isteri 1 isteri 2 ni, tak tahu, duk ingat. Tanya dia, kata Haji ada, gelak dia bangkit pergi gitu ya. Tak ada kita nak habis soalan. Haji ada, senyum dia bangkit pergi. Kedekut ilmu, tak mau nak bagi ke orang. Kan? Tapi nak abang kata, ada orang macam tu. Mesti ada satu kebaikan pada dia. Allah bantu harmonikan rumah tangga dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana ia pemberian Tuhan, tidaklah aku tertolakkan daripadanya. Pergi abang kat bini elok-elok. Aku yang pergi menikah seorang lagi ni pun Tuhan bagi kat aku. Tapi tegak lagu tu kan. Bini kata apa dia abang? Ulang sekali lagi. Kata apa? Dia kata begitu, dah. Cakap balik pula. Nah, abang kata yang aku pergi menikah seorang lagi ni pun Tuhan bagi. Jodoh Tuhan bagi kat aku. Bini tua dengar apa dia abang? Apa dia? Tak apa dengar? Apa dia? Apa dia? Dah, tak apa. Tapi betul-betul jodoh kata jodoh? Jodoh yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara tu aja yang kita buat bagi di kelang kabut. Benda tu jodoh. Tapi cara buat tu dia jadi kerosot habis semua. Baik, dia kata kasih Nabi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak ada bandingnya. Ni dia nak abang, Nabi sayang Khadijah ni tak ada galang ganti. Dengan dalil sepotong hadis yang di atas tadi, sehingga tidaklah Nabi SAW itu berkahwin dengan mana-mana orang lain selama Khadijah ada hidup bersama Nabi SAW. Lagi hidup Khadijah ni, lagi Khadijah ada, Nabi tak kahwin dengan siapa pun, dia kata. Maka betapalah pula Nabi tidak kasih akan Khadijah itu, kerana dialah isteri yang pertama, ibu kepada sekalian anaknya. Itu dia. Macam mana Nabi nak lupa dia? Itu isteri pertama Nabi. Bahkan anak Nabi semua sekali dilahirkan oleh Khadijah. Isteri lain ramai-ramai ni tak ada anak ke? Tak ada. Allah tidak anugerahkan anak. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak kepada Nabi dengan Khadijah sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang Ibrahim tu, Ibrahim anak Nabi tu bukan anak Khadijah. Dia anak Maria. Maria ni bukan isteri. Dia ni hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Ibrahim tu, yang hadis cerita kata bila lahir dia, Nabi hantar dia pergi bagi menyusu dekat Abu Saif. Nabi hantar pergi menyusu. Tiba-tiba satu hari Nabi tengah mengajar, orang mai turut Nabi. Mai abang, ya Rasulullah, balik tengok Ustaz, anak Ibrahim tenat. Nabi kata Ustaz lagi. Duk Ustaz mai pula turut, ya Rasulullah, balik Ustaz, anak tenat. Nabi bangkit balik. Dan Nabi sampai Nabi dukung Ibrahim ni, yang anak Nabi nama Ibrahim ini. Nabi dukung buah atas pangkuan Nabi, air mata turun darah, menitik. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, ni apa ni? Tuan bagi tahu kata tak boleh teriak kalau apa-apa. Ni apa? Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada belah kesian dalam hati, Allah tak akan belah kesian pada dia. Nabi nak abang kata apa? Menangis ni tanda belah kesian. Tanda dalam hati orang tu ada rahmah, ada belah kesian. Yang salah ni Nabi kata, Nabi tunjuk mulut. Yang salah ni yang ni, meratih. Yang tu yang salah. Menangis itu tidak salah, itu tanda rahmah. Meratih itu yang salah. Kan orang, tuan-tuan pernah tengok orang Arab kalau ditimpa musibah. Orang Arab ni dia jadi kebiasaan dia, bila timpa musibah mulut ni meratih.
Dia sebut macam-macam, dia tepuk dada dia, dia runyai rambut dia, apa macam kita duk tengok TV gambar di Palestin apa semua ni. Kalau kurang beriman, dia jadi macam tu. Hak mana yang elok boleh terima qada dan qadar Allah ni, hak ni orang mengaji agama punya. Orang Arab pun sama macam orang Melayu lah. Hak mengaji, hak tak mengaji, tak mengaji. Kita ni bila dengar kata Arab, kita dengar Arab ni semua okey lah. Pasal apa? Pasal Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab, kita dengar mereka okey. Dah, hak okey lah, hak tak okey tak okey. Sama macam orang Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan lain daripada semua isterinya tiada beranak. Yang beranak ni cuma Khadijah sahaja. Dan pula Khadijah itu sangat besar budinya kepada Nabi SAW. Dialah yang menolong mengembangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dengan dirinya dan dengan hartanya. Itu dia. Dia orang kaya kan. Kita baca cerita sirah Nabi. Dia orang kaya. Dia yang menjadi funder, orang putih kata. Funder ni maksud orang yang duk bagi duit untuk dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan, nak buat kerja Islam ni bukanlah daripada zaman Nabi dulu tak ada duit susah. Daripada zaman Nabi dulu, Nabi SAW pun nak kembang Islam, nak duit juga. Kalau tidak, Nabi SAW tak bangkit berdiri di depan tentera sewaktu duk bersiap sedia nak pergi perang Khandaq. Nabi bangkit berdiri, Nabi tanya ni, tentera ada depan ni, Nabi tanya, siapa di kalangan hampa semua yang sanggup infak, yang sanggup bagi sikit duit untuk kita guna untuk nak menyiapkan keperluan nak pergi perang esok. Semua pekat. Tak ada duit, bukan tak mau bagi, tak ada duit nak bagi. Susah Islam masa tu. Osman bin Affan bangkit. Osman bin Affan kata, mau apa, banyak mana. Sebab dia orang kaya. Dia bukan kaya kerana jadi khalifah solap duit dah. Zaman Nabi duk ada tu dia khalifah apa? Dia bukan, dia hanya sahabat Nabi saja. Tetapi dia kaya dah masa tu. Nabi sebut aja nak apa, dia tanya nak apa, nak banyak mana. Dia bagi semua keperluan untuk turun dalam perang Khandaq, dia yang sediakan. Apabila orang mai pemberontak mai kepung rumah dia masa dia jadi khalifah, dia nak bunuh dia, dia sebut benda ni. Hampa lupa ke dia kata, bila Nabi minta supaya siapa-siapa yang ada ni bagi duit untuk tujuan keperluan perang Tabuk, perang Khandaq, hampa ingat tak siapa yang bangkit bagi duit? Aku, dia kata. Pasal apa yang hari ini hampa tohmah aku, hampa tuduh aku, hampa cercah aku, hampa fitnah aku, hampa kata aku ni duit yang ada kat aku ni duit haram, duit yang dia ambil dengan menggunakan kedudukan aku sebagai khalifah, dia kata. Qalu na'am, jawab puak pemberontak ni, ya kami mengaku memang hang berkorban banyak untuk Islam, tapi hari ini kami tak balik melainkan setelah bunuh hang. Ni Osman bin Affan radhiyallahu an. Di sebalik Osman ni siapa dia yang lagi awal berkorban untuk Islam? Khadijah radhiyallahu anha. Apa saja keperluan Nabi untuk Islam, dia bawa keluar duit dia tanpa dia fikir dia akan jadi rugi, dia akan jadi miskin. Macam tu punya jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan Nabi nak lupa dia. Jadi kalau sekiranya Aisyah nak cemburu kepada Khadijah, tak boleh. Pasal apa? Pasal siapa pun tak boleh ganti Khadijah radhiyallahu anha dari segi kasih sayang dia, dari segi pengorbanan dia, dari segi korban harta dia, dari segi segala-galanya. Dia yang banyak berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan dibawa oleh Siti Khadijah akan Nabi SAW kepada pak saudaranya yang sebesar-besar ulama pada zaman itu. Tuan ingat balik siapa dia ni? Waraqah bin Naufal. Dia satu orang yang alim, dia orang Quraisy, orang alim daripada kalangan Quraisy. Asal-asal sembah asnam, asal-asal dia sembah tokong, sembah berhala. Sampai satu masa dia orang bijak, dia orang cerdik. Zaman tu Waraqah bin Naufal terkenal sebagai pendeta, orang cerdik.
Zaman orang tak baca, orang tak mengaji, orang tak erti apa, zaman tu dia dah menguasai bukan sahaja bahasa Arab, bahkan bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah ni, dia boleh translate kitab daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Dia boleh translate. Apabila Nabi SAW didatangi oleh Jibril, Nabi ketak, Nabi balik ke rumah mengadu dekat Khadijah, aku tadi didatangi oleh satu apa aku tak tahu. Khadijah kata tak apa. Khadijah tenangkan dia. Bila dah Nabi dah okey dah, Khadijah kata, jom Muhammad pergi jumpa sepupu aku. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Pada masa tu dia tua dah, mata pun tak apa nampak dah. Cerita dalam hadisnya begitu. Bila sampai, Waraqah bin Naufal tanya, apa pasal Muhammad? Apa yang kamu jumpa? Dia cerita, aku tadi duduk beruzlah di dalam, tiba-tiba mai macam ni, peluk aku, kata iqra, aku kata ma ana biqari, dia kata iqra, aku kata ma ana biqari, lalu dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah dengar. Waraqah kata zalikan namus. Waraqah kata itulah namus, iaitu malaikat Jibril yang telah turun kepada Musa alaihissalam sebelum ni. Waraqah bin Naufal terus pegang Nabi. Dia kata, Muhammad, engkaulah Nabi yang disebut di dalam kitab. Apabila engkau diisytiharkan sebagai Nabi, aku nak jadi orang mula sekali beriman dengan engkau. Pada hari engkau dihalau oleh kaum engkau keluar daripada Mekah ni, aku akan mempertahankan engkau kalau aku ada umur, dia kata. Tak lama lepas itu dia pun mati. Kan kita baca di Masjid Sultanah baru ni, orang tahu siapa dia Waraqah bin Naufal ni, orang tahu. Satu hari orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Waraqah? Bagaimana dengan Waraqah bin Naufal? Maksudnya apa? Dia ni masuk syurga ke neraka? Nabi jawab balik apa? Nabi kata, aku bermimpi Waraqah mendatangi aku dengan berpakaian putih, dia di syurga. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang bawa Nabi pergi jumpa Waraqah? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula Siti Khadijah itulah awal mula-mula perempuan yang percayakan kerasulan suaminya itu. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, Khadijah daripada kalangan orang perempuan, Khadijah orang yang pertama sekali angkat tangan masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang menjadi tempat berlindung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat bertahan diri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala marah segala musuh daripada bangsanya sendiri, iaitu bangsa Quraisy. Bila Nabi sedih, tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Kita ni pun duk jadi guru agama, ustaz, duk bercakap agama sana sini dan sebagainya, tiba-tiba ditohmah dengan tohmahan yang bukan-bukan, tohmahan yang langsung tak betul. Kalau orang tohmah kita rasa macam mana tuan-tuan? Nak cerita tak tahu, diri yang menanggung, isteri saja yang tahu. Frustrated, kalau nak kira kecewa, tak tahan dengan tohmah dan sebagainya, tinggal dah kerja dakwah ni. Mula otak dia fikir, kalau aku tak buat kerja dakwah ni pun aku dah ada gaji bagus dah, bini dah ada gaji bagus dah, takkan nak makan minum anak pinak satu keluarga lebih pada cukup dah. Tapi buat kerja ni yang kemudiannya bukan dapat terima kasih, dapat caci maki, dapat hamun, dapat tahmahan, kena fitnah, siapa suruh? Dah mula dah duk fikir macam tu. Kalau para kita hari ni duk kena macam tu pun dah rasa satu macam, tuan-tuan. Nabi SAW duk sujud semayang, mereka pergi bubuh perut unta busuk 3 hari, mereka bubuh atas belakang Nabi. Kita hari ni duk buat motor, tengok ada bangkai anjing, bangkai apa mati tepi jalan, tahan apa tak menyawa ni, kona jauh-jauh, tak boleh tahan bau busuk bangkai 2 hari 3 hari ni. Nabi SAW perut unta hak 3 hari tu, dia sujud semayang, dia pergi lungguk atas tengkok dia. Abu Bakar As-Siddiq
Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan, ada ni tengok ni hati menangis nak pergi tolong tak berani. Hati menangis tengok. Awallah orang buat kat Nabi macam ni. Orang yang buat tu dia tak kenal Nabi. Abu Bakar kenal Nabi, Umar kenal Nabi, Osman kenal Nabi. Bila mereka tengok orang buat kat Nabi macam tu, mereka kata apa ni mereka ni pergi buat dekat orang yang sebaik Muhammad ni, pergi buat macam tu. Tapi nak pergi tolong, nak pergi halang orang daripada buat kat Nabi tu tak berani. Pasal apa? Pasal orang Islam pada masa itu minoriti, sikit. Hak jahat ni ramai. Sehinggalah Fatimah anak Nabi, Fatimah anak Nabi SAW, orang pergi habang kat dia, dia berkata Fatimah, orang buat kat Pak Hang macam ni. Fatimah keluar mai, dia budak-budak lagi masa tu, dia keluar mai, dia pergi pegang dengan tangan dia, buang hak busuk-busuk ni daripada belakang bapak dia, menangis dia. Itu benda, itu laluan yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, bila kita ada rezeki, kita sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di depan makam Nabi SAW, benda ni kena duk ingat dalam hati kita. Ni orang tua ni ada depan kita ni, macam mana punya pengorbanan dia buat, bukan dapat gaji apapun, semata-mata kerana nak buat Islam mai ke kita pada hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana Nabi nak lupa kepada Khadijah yang mempertahankan dia di ketika dia kena macam-macam daripada kafir Quraisy pada masa itu, sehinggalah sampai pada akhir hayatnya Khadijah tolong mengembangkan Islam bersama dengan Nabi SAW. Maka dengan segala hal yang demikian itu, betapalah Nabi SAW tidak banyak mengenang akan Siti Khadijah itu. Macam mana Nabi nak lupa orang yang macam tu punya jasa kepada dia? Maka itulah yang dicemburukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang dikatakan di dalam hadis yang di atas tadi. Sambung hadis tu dia kata, dan kata Aisyah lagi, wa in kana la yazbahu syah fayatatabba'u biha sadaiqa Khadijah fayuhdiha lahun. Dan jika ada Nabi SAW menyembelih seekor kibas, ni Aisyah kata, Nabi ni dia punya ingat, dia tak boleh lupa Khadijah ni, sampai kalaulah Nabi ni sembelih kambing, maka memeriksa dan mencari Nabi SAW akan orang-orang perempuan yang menjadi taulan kepada Khadijah. Dengan sebabnya Khadijah tu tuan-tuan tolong perbetul, dia tersilap, yang menjadi taulan kepada Aisyah, dia tulis itu, bukan Aisyah. Dalam hadis tadi dia kata apa? Dia kata sadaiqa Khadijah. Okey, Nabi kalau dia sembelih kambing, bila dia sembelih kambing, di antara benda yang dia ingat ni apa dia? Pergi cari siapa dia kawan Khadijah dulu. Pergi cari siapa dia kawan Khadijah, bagi kambing yang sembelih ni, bahagi-bahagikan kepada kawan-kawan Khadijah. Ingat Nabi SAW sampai macam tu sekali. Macam kita hari ni lah, kita jadi orang tua kan, anak menantu cucu balik, dalam ramai-ramai anak menantu cucu ni, benda ni, benda perasaan ni tak boleh nak buat tuan-tuan. Hati dan perasaan ni satu benda yang tak, kadang kita sendiri tak faham. Anak ada 4 orang, anak ada 5 orang, ada seorang tu kita lebih sikit, sayang lebih sikit, apa-apa pun ingat kat dia dulu, ingat kat dia, ingat kat anak dia, cucu kita. Cucu ada, hak lain ni, cucu lain ada, tapi musim moktan, kek buah moktan, kupas semua, buah dalam besen, buah dalam peti air elok-elok. Duk tunggu ni cucu hak sayang ni, anak ke cucu yang menjadi anak kepada anak yang kita sayang ni. Kupas moktan semua, buah dalam peti air, duk tunggu cucu tu balik, cucu lain balik dulu. Kan? Cucu hak balik ni pula hak jemuan sikit. Bukan benci, tak benci, cuma kurang sikit. Nuhanu kita lebih sikit. Pasal apa? Pasal pak kepada cucu ni, anak kita lah, pandai ambil hati kita. Bila mai hari ulang tahun, birthday, kelahiran kita, dia akan jadi anak yang pertama. 12 seminit
Tak dan 12 minit SMS dia masuk dulu. Ayah, selamat hari lahir. Ni dalam pada 5 orang ni. Ada hak pagi esok ke 7 orang tak. Ada hak lupa sampai esok lusa dah. Baru teringat, baru telefon, ayah, Allah mak minta maaf lah, sibuk nama ayah yang bersedih lepas 2 hari dah. Sorry ayah, sorry. Sorry mori, kita kata. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dia ni selalu pun dia tak pernah ingat hari lahir kita. Bukanlah benda tu disuruh oleh agama apa dah. Cumanya apa? Sayang dia kat kita tu. Kita nak hukum macam mana? Inilah di antara benda-benda yang kita boleh hukum. Jadi balik cerita Mu'tan tadi. Dah kupas buah dalam besen, buah dalam peti air apa semua bagi elok, duk tunggu cucu hak anak ni balik hak lain. Balik jemaah ni mai buka peti, oi Mu'tan tu, Allah terima kasih tu. Terima kasih aku bukan kupas kang. Oh keluar besen mai, tok kupas Mu'tan, tok kupas Mu'tan. Dia ni duk tengok tok ni pun dia jadi tu macam lah. Dia kata tak bagi, tak pernah sabar sangat. Ambil pinggan lain, boh dalam 4-5 biji, lain taruh cucu seorang lagi tu. Jadi mak pak kepada cucu jemuan ni, bila tengok lagu tu sentak. Mak dengan ayah ni bukan suka sangat kita balik, apa-apa pun anak abang juga, kita ni jom balik kawan. Benda kecil itu kadang-kadang dalam kehidupan ni dia jadi pasal. Dia tak fikir pasal apa yang orang kurang sayang kat dia tak fikir. Kalau dia fikir, dia cari tempat-tempat pasal apa yang aku ni berjadi, dia perbaik tempat tu, dia boleh menduduki. Kalau tak duduk Johan pun kira Johan yang kedua. Dia tak panggil naib Johan, dia panggil Johan yang kedua. Pasal markah sama. Kan? Orang ni selalu dulu tu, dia tak cari silap dia duduk nampak orang punya silap. Kenapa? Ini yang dia nak bagi tahu. Nabi SAW bukan tak sayang kepada isteri lain, tapi tak boleh lawan Khadijah. Pasal apa? Pasal Khadijah telah membuktikan pengorbanan dia, kasih sayang dia kepada Nabi tak berbelah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Aisyah, dia kata apa? Nabi SAW kalau sembelih kambing, apapun Nabi akan tanya dulu mana dia kawan-kawan Khadijah. Maka Nabi pun menghadiahkan daging-daging kibas itu kepada mereka itu dahulu. Khadijah tak ada, ini kawan Khadijah. Masa Khadijah ada dulu, mereka inilah yang duk menggembirakan Khadijah. Khadijah dah tak ada, aku akan pastikan hampa gembira. Pasal hampa gembirakan isteri aku yang aku sayang dulu. Nabi dia macam tu. Dia satu orang yang sangat ingat jasa, budi dan kebaikan yang orang buat dekat dia. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Wallahu a'lam. Masa ni dia cepat macam tu, lagu macam baca sikit tengok dah 9.30. Kalau saya penderai lagi, tuan-tuan terjegir kat saya, masalah juga kan. Baik, lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk fi ma'alil akhlak. Fi ma'alil akhlak, iaitu cerita tentang akhlak Nabi SAW yang sangat tinggi dan terpuji. Lepas ni dia akan cerita tentang akhlak Nabi SAW. Nabi satu orang yang akhlaknya sangat tinggi dan terpuji. Dan lepas ni tuan-tuan kita akan tengok pula tajuk ma jaa fil la'ni wa ta'ni, cerita tentang caci maki dan sebagainya. Dan dia akan mai kat kita satu hadis cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni, takat-takat kita duk baca hadis Nabi ni, tak ada lagi cerita dia tak bagus. Abu Bakar ni cerita cukup punya bagus. Dan baru ni kita baca satu, saya ingat di Masjid Sultanah kot, baca hadis Nabi pergi masuk dalam kebun kurma. Satu sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, dia ikut Nabi ala ithri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ikut jejak Nabi. Nabi masuk dalam kebun kurma, dia duduk kat pintu kebun. Dia kata la akunanna al-yawm al-bawwab, hari ni aku nak jadi penjaga pintu ni kebun kurma yang Nabi masuk ni. Aku tak akan bagi siapa pun masuk melainkan dengan izin Nabi. Nabi masuk pi, Nabi rendam kaki dalam kolam dalam kebun kurma tu. Besar Sayyidina Abu Bakar mai. Abu Musa tahan dia.
Musa kata, apa hal? Abu Bakar kata, aku nak jumpa Nabi. Abu Musa kata, tunggu sini, aku pergi tanya Nabi. Kalau Nabi kata okey, dia nak jumpa hang, saya lagi hang masuk. Abu Bakar tunggu. Walhal dia senior, right hand man, orang kanan Nabi. Dia tak pernah persoalkan Abu Musa, hang siapa nak tahan aku? Hang tahu dah aku dengan Nabi siapa? Kami duk main SMS malam-malam tau. Kalau nak bercakap lagu tu hari ni, dah. Abu Bakar respect. Walau Abu Musa bukan Nabi suruh pun, tunggu situ. Tapi oleh kerana Abu Musa volunteer pergi jadi penjaga pintu, Abu Bakar mai, dia tahan, tunggu, aku pergi tanya Nabi. Kalau Nabi kata okey, baru hang masuk. Abu Bakar tunggu. Punya baiknya Abu Bakar ni. Masuk, beritahu, ya Rasulullah, Abu Bakar mai. Nabi kata, i'zan lahu, bagi masuk, wa basyirhu bil jannah. Nabi kata, habaq dekat dia sekali, dia sudah ada tempat dalam syurga. Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang seistimewa ini, tuan-tuan, hadis yang akan datang cerita, dia duduk-duduk dengan Nabi, tiba-tiba mai satu orang maki dia kuat-kuat di depan Nabi. Apa nak jadi bulan depan lah, kan? Apa nak jadi itu bulan depan, kita nanti tengok apa jadi, apa respon Abu Bakar, apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang